Macam mana terharu juga sebenarnya sebab saya boleh anggap sebagai senior saya ataupun kanda-kanda saya, Assalamualaikum. tuan-tuan, senior dalam servis PTD, juga bonda-bonda saya lah, ya. Saya amat terharu kerana saya tak sangka ada such a reception lah, ya. Saya rasa apa yang dikatakan sebentar tadi tu tak adalah seberapa sangat pun. Saya ni hanya orang baru, budak baru. Walaupun dah 13 tahun berkhidmat dalam Wisma Putra. Saya rasa saya pegang lah, ya, saya pegang. Okey, baik. Okey, baik. Minta maaf. Just any. Oh ya. Oh, dah. Assalamualaikum. Baiklah, saya pun sebab dah terlambat, tapi saya amat terharu lah kerana dijemput untuk bersama dengan tuan-tuan perempuan, especially senior saya dalam servis. Kita semua mungkin bagi komuniti orang Melayu ni dia faham pasal PTD, ya. Tapi bagi masyarakat Cina dia tak tahu apa tu PTD. Dia PTD ke apa ke dia tak kisah. Dia tahu itu money, kan? So bagi saya mereka tidak faham pengorbanan saya ataupun apa yang saya lalui sebagai seorang pegawai PTD. Tapi saya tidak anggap itu sesuatu yang patut dibanggakan, kerana keputusan saya untuk keluar dari servis untuk masuk politik ini sebenarnya untuk masa depan saya sendiri sebenarnya. Untuk saya sendiri. Kerana kita dapat melihat sebagai seorang pegawai kerajaan, kita sangat faham dan jelas dengan dasar-dasar kerajaan dan hala tuju kerajaan. Apabila golongan muda mengambil alih dalam servis dalam perkhidmatan awam ini, kita melihat bagaimana dasar-dasar negara kita dibuat dan kita sendiri sebagai anak muda tidak yakin dengan proses pengubalan dasar tersebut. Maka sebagai orang muda, sebagai seorang pegawai kerajaan yang mempertahankan kepentingan negara, bagaimana kami nak bersuara? Sebagai contoh, sebagai contoh, baru-baru ni kita dapat lihat dalam lawatan Perdana Menteri ke Dubai, rakan sejawat saya yang kena hukum dipanggil balik, diaibkan, dikeluar kenyataan media menyalahkan pegawai yang mempertahankan negara selama ini. Atas apa? Adakah atas kesilapan mereka? Ini adalah bagi saya, ini bukan saja ketidakadilan, tapi ini adalah kesilapan besar. Kerana Wisma Putra tidak pernah terlibat dalam sebarang politik, dan perkara itu telah dijadikan isu politik. Wisma Putra ni has been orang kata di sebalik takdir. Kita buat kerja demi kepentingan negara. Apa yang kita buat adalah dengan negara lain. Itu je. Tapi apabila politik mengambil alih dasar luar, politik mengambil alih diplomasi, saya sebagai pegawai kerajaan yang mempertahankan negara kita selama ini, saya rasa takut. Dahlah dasar negara kita ni semakin tidak ada arah tuju kan. Tetapi semakin ramai penjawat awam yang dijadikan sebagai kambing hitam. Itu yang merisaukan saya. 2018 Pakatan Harapan ambil alih atas sokongan semua orang termasuk penjawat awam. Apabila mereka gagal, mereka menyalahkan penjawat awam. Daulah terpendam kalau tuan-tuan puan-puan ingat. Mereka lupa siapa yang mengangkat mereka. Mereka menyalahkan penjawat awam. Ada kalangan pemimpin menyatakan bahawa penjawat awam kita ni kurang kompeten. Mereka menyalahkan cikgu, mereka menyalahkan PTD dan sebagainya. Yang malang sekali, pegawai-pegawai PTD yang rebel, yang duk melawan ada tindakan disiplin semasa kerajaan Barisan Nasional diangkat menjadi orang-orang
yang kepercayaan mereka di bawah kerajaan Pakatan Harapan. Saya yakin tuan-tuan puan-puan faham. Ya, saya yakin tuan-tuan puan-puan tahu. Saya sebagai penjawat awam saya nampak. Bayangkan ketua-ketua jabatan yang mempunyai masalah diangkat menjadi orang kepercayaan mereka kerana mereka dihukum oleh kerajaan yang lepas. Maka ambil mereka ini boleh membantu mereka dan meyakinkan mereka bahawa orang ini akan lawan BN. Maka keluarlah polisi-polisi kereta terbang, keluarlah minum minyak sawit sesudu sehari dan sebagainya. Tapi senang saya nak cakap dengan masyarakat Melayu ini. Tetapi kalau saya cakap dengan orang Cina, mereka tak faham. Mereka tak kisah, mereka hanya tahu dia nak berniaga. Tapi mereka tak tahu bahawa dasar-dasar inilah yang membentuk dan memberi laluan kepada perniagaan mereka. Sebab tu saya terpaksa menggunakan approach yang sangat susah untuk berhadapan dengan masyarakat Cina kerana mereka tidak faham. Dan saya mula sedar bahawa kita perlu mengajak lebih ramai orang bukan Melayu, khususnya orang Cina, menyertai perkhidmatan awam supaya mereka faham. Bukan senang nak mentadbir negara yang majmuk ini. Negara ini bukan orang Cina saja, tapi orang Cina kalau dia berkelompok, dia hanya nampak kepentingan dia saja. Sama juga orang Melayu, sama juga orang India. So itulah dasar divide and conquer semasa zaman British. Dan itulah strategi yang digunakan oleh Pakatan Harapan. Mereka nak mengasingkan kita supaya mereka boleh menguasai sebahagian daripada populasi kita dan mereka mendapat kuasa politik. Ini bagi saya satu kejadian yang sangat membimbangkan anak muda, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana selama ini kita boleh bergerak ke hadapan dengan begitu pantas berbanding dengan negara-negara jiran adalah sebab perpaduan. Dasar kita hanya demi kepentingan negara. Tetapi hari ini kita terpaksa membuat dasar untuk memenuhi kehendak sekelompok orang sahaja. Pemimpin PAS dia akan buat dasar populis untuk mendapat sokongan pengikut dia. Pemimpin UMNO akan buat dasar untuk bagi confidence kepada rakyat dia. Dia jaga Melayu. Cina pula dia akan jadi tertekan dan dia akan pula memperjuangkan hak orang Cina, sama juga dengan India. Bagaimana kita nak bergerak ke hadapan kalau masing-masing hanya nak memperjuangkan hak dia? This is very unhealthy for a nation. Kita sepatutnya dah bergerak ke hadapan dah. Dah 65 tahun kita merdeka, kita masih nak memperjuangkan hak kita sendiri. Bagi saya susah. Bagi saya merayu juga kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dapat bawa orang-orang lain, maklumkan, fahamkan mereka. Ini adalah negara majmuk. We don't want extreme policies. Kita tahu apa yang keperluan. Kita maklum kalau Cina kata, okey, saya nak sekolah Cina ni bagi tahu mereka. Orang Melayu pun ada sekolah agama. Kita pun sekolah kebangsaan pun tak dapat bantuan. Bagi tahu mereka supaya mereka faham. Sebelum ni ramai di kalangan pemimpin MCA, kelemahan kita adalah ramai di kalangan kita tak faham dasar itu. Kerana kebanyakannya orang ahli perniagaan. Mereka tak faham. Mereka hanya tumpukan kepada ekonomi. Tapi saya cakap dengan Presiden MCA, saya kata kalau kita nak transform parti MCA ni, bukan sahaja kita perlukan darah muda, tetapi kita perlukan orang yang faham dasar-dasar negara ini. Supaya apabila dia keluar, dia boleh terangkan kepada rakyat. Jangan rakyat ni terus dihasut oleh DAP. Hanya dengan cara itu saja. Apabila rakyat mendapat pemahaman yang betul, tepat, maka kita akan bergerak kembali dan bersatu semula. Itu penting. Selagi kita tak bersatu, tak mungkin kita akan maju. Itu pandangan saya yang tak seberapa. Tapi saya mohon tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon, kalau ada kawan-kawan, dekati mereka, fahamkan mereka. Ya, saya tahu, saya pun cuba di kalangan Cina ni, saya nak rapatkan mereka dengan orang Melayu. This is my responsibility. Sebab saya rasa
tak ada orang lain, mungkin tak ramai, ya. Kita ada pemimpin-pemimpin yang baik dari DAP, tapi sebabkan ideologi parti mereka dan mereka terpaksa mengikut kehendak pemimpin-pemimpin mereka. Mereka fasih, mereka faham, tetapi sebabkan kepentingan politik, ekstremisme tu menjadi strategi politik mereka. Mereka nak pecahkan kita. Dan hanya melalui Barisan Nasional, saya yakin, boleh menyatukan kita. Sebab itulah saya terpaksa, tak adalah kata terpaksa, dengan rela hati juga, saya melepaskan jawatan ini. Sebab bagi saya, this is the country that I love. Walaupun saya hidup senang, dalam mungkin tempoh 2 tahun lagi saya akan jadi konsul jeneral, dalam tempoh 10 tahun lagi saya akan jadi duta. Tetapi negara macam mana yang saya wakili? Negara Malaysia macam mana yang saya kena bawa? Itu pertanyaan saya, sebab selama 4 tahun saya di Washington DC, saya rasa malu. Sebab negara yang saya wakili tidak ada apa-apa yang saya boleh banggakan. Ha? Duta pun tak ada, bayangkan. Charge DFL you kan? Tak, bukan saya third saja. Secretary. Tak, I first secretary, rank tu third lah. So ada seseorang lagi boss. Ha. So, apa? Bayangkan saya sebagai pendukung negara saya, belakang saya, di atas bahu saya. Apa yang saya nak cakap pasal negara saya? Kita nak cakap baik, pemanggang kata korak. Kita nak bawa pelaburan, situ kata negara korak. Macam mana kita nak bawa pelaburan? Tak boleh. Kita nak jumpa dengan State Department, kita nak jumpa dengan Pentagon, kita nak jumpa dengan commercial dia punya department. Tanya balik HQ, apa dasar kita? Dia pun tak tahu. Berbanding dengan Indonesia, berbanding dengan Vietnam, berbanding dengan Thailand, mereka spesifik. Mereka sentiasa berjumpa dengan counterpart di Amerika dan mereka tahu dah apa hala tuju mereka. Mereka nak menjadi negara bangun, contohnya Indonesia. Tiap-tiap minggu mereka akan melobi. Kita pula tak ada bajet, tak ada bajet. Macam mana kita nak pertahankan negara kita? Kita tak ada bajet, tetapi di belakang ada, di Malaysia ada. Macam mana kita nak membangun? Sama juga Kementerian Pertahanan, sama juga Kementerian Pendidikan. Benda yang basic kita perlukan, kita tak emphasize. Setiap kali bajet kita ada, itulah bajet yang kita dapat. Tapi pelaksanaannya lemah, tak sempurna. Saya tak bias mana-mana pihak. Bagi saya, tanggungjawab kita bukan saja sebagai ahli politik, tetapi pemimpin. Kita kena fikirkan negara dulu. Then people will support us. Percayalah saya, kalau nawaitu tu betul, kita memang buat untuk negara, kita buat untuk rakyat. Memang orang akan sokong kita. Betul tak? Kita tak payah kata saya wakil mana-mana parti. Kalau you buat benda yang betul, people will support you. Kita tak perlu kata saya lah pejuang Melayu, saya lah pejuang Cina, saya lah pejuang India. Itu bagi saya retorik. You buat sesuatu yang baik untuk negara, people respect you. Kenapa masyarakat dulu boleh respect Lim Keng Yeh? All this pemimpin yang Tun Sami Melu. Kita tahu sebab dia buat benda baik untuk negara, baik untuk rakyat. Tapi hari ini kalau saya kata saya berdiri sini, saya wakil MCA, saya perjuangkan hak orang Cina saja, that is not the way we should move forward. Saya harap tuan-tuan dan puan, sebagai seorang calon muda, sebagai seorang anak muda, aspirasi saya dan harapan saya adalah kita akan dapat membina sebuah negara yang bukan sahaja stabil tetapi progresif. Barisan Nasional cukup disayangi, cukup disenangi kerana dasarnya yang progresif. Tetapi kita lihat kembali, sabar tahun kita nampak kita punya hala tuju tu semakin tersekat, ataupun saya tak tahulah salah kat mana, tapi tak apa. Yang lepas dah lepas. Kali ini PRU ke-15 kita nak move forward dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan bagilah peluang kepada anak-anak muda. Bagilah peluang kepada anak Taiping ini untuk membawa suara anda ke parlimen dan juga boleh yang penting
memenangkan dulu. Boleh tuan? Puan? Boleh. Baik, terima kasih. Tapi saya terpaksa minta diri